Okay, jadi bila bercakap mengenai apnea tidur, ia adalah satu kondisi di dalam bahasa perubatannya kita panggil obstructive sleep apnea, ataupun dalam bahasa Melayu ni kita panggil penyakit sumbatan tidur, ya, di mana perkara ini hanya berlaku ketika pesakit tidur sahaja. Jadi ketika pesakit yang mengalami masalah ini tidur, ya, saluran pernafasannya akan menjadi sempit dan ini menyebabkan kurang oksigen boleh masuk ke paru-paru, ya, sekaligus menyebabkan badan mengalami masalah kekurangan oksigen. Okay. Ini seterusnya menyebabkan badan kita terjaga daripada tidur supaya saluran kita terbuka seperti biasa dan kita akan mendapat oksigen yang cukup. Ya. Ketika badan kita mendapat oksigen yang cukup dan badan kita mengesan oksigen sudah cukup, kita akan kembali tidur seperti biasa. Tapi bila pesakit itu tidur seperti biasa, ya, saluran pernafasannya akan menjadi sempit semula. Okay. Dan apabila sempit semula, oksigennya akan jadi kurang semula dan dia akan terbangun dari tidur. Jadi ini akan berlaku secara kitaran yang berulang kali. Dan kesimpulannya, pesakit yang menghadapi masalah ini, dia akan mengalami fenomena di mana dia merasa tidurnya terganggu, tidurnya tidak cukup. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan orang yang sihat, ya, ketika kita sebagai orang yang sihat tidur, kesemua otot-otot kita akan relax, ya. Tetapi walaupun otot di saluran pernafasan kita relax ataupun berehat, saluran pernafasan kita tetap akan terbuka dengan normal dan kita akan tetap menerima oksigen yang cukup. Lain halnya dengan pesakit yang mendapat masalah apnea tidur ini, di mana ketika dia tidur, saluran pernafasannya, otot-otot di situ terlalu berehat, terlalu relax sehingga menutup saluran pernafasan dan menghalang pengaliran oksigen berlaku dengan lancar. Jadi itulah perbezaan antara orang yang normal, yang tidur tidak ada masalah pernafasan, dan orang yang ada masalah apnea tidur, di mana ketika tidur saluran pernafasannya tertutup dan dia mengalami masalah kekurangan oksigen dan dia terbangun daripada tidur. Okay, jadi gejala ataupun tanda-tanda, ya, ataupun simptom yang boleh memberi clue sama ada seseorang itu ada penyakit apnea tidur ataupun tidak, ya, boleh kita bahagikan kepada dua kategori, iaitu simptom pada waktu siang dan simptom pada waktu malam. Ya. Kalau simptom di waktu malam, ya, kebiasaannya pesakit yang ada masalah apnea tidur ini dia akan menghadapi masalah berdengkur, ya, dengkuran, ya. Jadi mungkin pasangan tidurnya boleh mendengar bunyi dengkuran yang kuat. Okay. Jadi yang pertama ialah pada waktu malam pesakit akan tidur berdengkur. Yang kedua ialah pesakit akan berhenti bernafas seketika, ataupun kita panggil observe apnea, ya, di mana pasangan tidurnya boleh melihat kenapa tiba-tiba dia berhenti bernafas, ya. Jadi dia akan ada fenomena di mana dia akan berhenti bernafas buat seketika, mungkin beberapa saat, mungkin beberapa minit. Selepas itu dia akan boleh bernafas seperti biasa. Okay. Kemudian pesakit juga boleh menghadapi masalah kerap kencing di waktu malam, ya. Jadi kalau orang biasa mungkin kencing di waktu malam paling biasa, kebiasaannya hanya sekali sahaja pada waktu malam. Tetapi orang yang ada masalah apnea tidur ini mungkin lebih daripada itu, mungkin 2 hingga 3 kali, 4 kali, ada hingga 6 ke 7 kali pun boleh, ya, mereka kerap kencing di waktu malam. Dan mereka juga boleh menghadapi masalah restless sleep, di mana tidur mereka tidak tenang, ya, mungkin mereka kerap berpusing ke kanan, ke kiri, ya, jadi tidur mereka tidak tenang. Sepatutnya kalau orang yang sihat, tidur mereka tenang, ya, tidak restless, tidak terlalu banyak pergerakan berlaku ketika tidur. Tetapi untuk orang yang ada masalah apnea tidur ini, mereka akan kerap bergerak, ya, ketika tidur kerana masalah pernafasan tadi. Jadi itu adalah tanda-tanda di waktu siang, di waktu malam, ya, di mana mereka akan ada masalah berdengkur, berhenti bernafas seketika, kerap kencing di waktu malam dan tidur yang banyak pergerakan. Di waktu siang pula, ya, kebiasaannya pesakit yang ada masalah apnea tidur ini, ya, mereka akan ada masalah mengantuk, ya. Kerana apa? Kerana malam tadi mereka tak cukup tidur. Tidur mereka terganggu sebab kerap terbangun sebab kekurangan oksigen. Jadi kesimpulannya keesokan harinya mereka merasa seolah-olah mereka tak cukup tidur, ya. Jadi ini menyebabkan mereka menghadapi masalah mengantuk, ya. Mungkin mengantuk di tempat kerja, ya. Mungkin mengantuk ketika driving ataupun menghandle jentera berat. Jadi ini sangat bahaya, ya, kerana mereka boleh tertidur tanpa disedari, tanpa dikawal, ya. Okey, jadi simptom pada waktu siang yang pertama ialah mengantuk, yang keterlaluan, ya. Yang kedua ialah mereka sukar untuk fokus, ya. Mereka tak boleh nak fokus, ya, sebab apabila tidak cukup tidur, seseorang itu memang akan hilang keupayaan untuk fokus, ya, tak boleh fokus buat kerja, ya. Dan mereka kerap membuat kesilapan dari segi keputusan, ya, selalu membuat keputusan yang silap
selalu membuat error, ya, banyak kesilapan yang berlaku kerana masalah tidak cukup tidur tadi. Okey, dan mereka juga akan menghadapi masalah irritability ataupun kerap marah, ya. Jadi mereka mempunyai emosi yang tidak stabil, ya, kerana masalah tidur yang terganggu tadi. Jadi emosi mereka kerap tidak stabil, kerap marah-marah, dan ini boleh mengakibatkan banyak masalah sama ada di tempat kerja ataupun di dalam keluarga sendiri, ya. Banyak kes-kes pergaduhan rumah tangga, ya, masalah di office dengan rakan sekerja, ya, kerana mereka irritable, cepat marah. Okay. Dan antara yang simptom yang lain adalah mereka kerap terlibat dengan kemalangan jalan raya, ya, kerana ketika memandu, ya, tanpa disedari mereka mungkin tertidur, ya. Jadi banyak pesakit-pesakit apnea tidur ini kerap terlibat dengan masalah kemalangan jalan raya, ya, dan juga mungkin terlibat dengan kemalangan-kemalangan di tempat kerja, ya, terutamanya orang yang bekerja untuk menguruskan jentera-jentera berat, mesin-mesin dan sebagainya. Jadi mungkin itu adalah antara simptom-simptom di waktu siang, ya. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, simptom ada simptom waktu malam dan simptom waktu siang.